nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Ya, alhamdulillah, kita kena banyak bersyukur, berkali-kali bersyukur kepada Allah. Walaupun yang dah biasa sampai sini, tapi sini banyak pengajaran. Antaranya Allah SWT buka kefahaman daripada satu ayat yang mana kalaulah Imam Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu tak fahamkan bab ini, nescaya umat akan menafsirkan mengikut apa yang dia faham. Jadi daripada ayat wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kerana zaman tu, masa tu musim kemarau. Musim kemarau yang sangat dahsyat, yang mungkin orang biasa infak, biasa sponsor pun dah tak mau sponsor. Kerana memikir keadaan tu nanti aku nak makan apa pula. Tapi ayat ni turun pada sahabat-sahabat bagi tahu walaupun kamu dalam keadaan picit, walaupun keadaan kamu dah tak apa, tapi kamu dah biasa infak, kamu infak. Teruskan wa anfiqu fi sabilillah. Kemudian masa Hadrat Abu Badah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari Al-Khazraji sampai di tengah perjalanan sebelum sampai di sempadan dia jadi mereka telah buat bentuk ketumbukan. Jadi mereka macam tu juga di pihak Kristian, mereka buat ketumbukan, dia buat barisan macam benteng. Jadi dalam Islam pun begitu, dengan keluar panglima. Mereka lawan sebenar, bukan macam orang sekarang pengecut pakai bom daripada jauh nuklear. Mereka dah hatur benteng, anak benteng, keluar panglima dia seorang, one by one. Ini muat anak jantan. Jadi dikatakan setengah dah buat benteng semua, ketumbukan Kristian terlalu ramai. Jadi ada salah seorang sahabat, dia dengan diam-diam telah masuk ke dalam benteng barisan orang Kristian. Lalu sahabat-sahabat lain, dia tengok macam tu, dia kata, jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasan. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Mereka kata, kamu campak apa, kamu masuk kita terjun apa? Lalu bila Abu Ayyub Ansari radhiyallahu dengar saya kata, dia kata pada sahabat tu, jangan kamu kata pada orang tu campakkan diri dalam kebinasan. Jangan kamu tafsir atau takwil ayat ini. Kerana aku berada dengan asbabun nuzul ayat ini turun. Di mana masa tu kami di Madinah, lepas selesai, kami beberapa orang telah duduk sekali memikirkan, alhamdulillah agama mula tersebar. Dakwah, taklim, ibadat khidmat, zikir, ibadat khidmat semua dah ada dah. Jadi kita ingin nak minta lah, minta cuti untuk beberapa bulan saja, nak menyediakan persediaan untuk keluar balik. Bukan nak tinggal, bukan nak lari pada jemaah. Kami nak menyebab persediaan sebab apa kita tak sempat nak tabiak isteri, anak, ekonomi kita belum terbina lagi kita nak buat ni, tu kita akan teruskan keluar jalan Allah SWT. Jadi kami berkumpul sebelum nak berkumpul, nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan ayat ni, wala tulqu biaidikum la tahlukah. Menurut Maulana Mustaqim Dama Barakatuh, dia beritahu mereka nak minta bukan free kan untuk nak sediakan ni, bukan lama mana pun, bukan setahun 2 tahun, hanya nak bagi tahu dinukil kepada Malaysia rahimahullah 4 bulan saja untuk buat persiapan supaya kami dapat terus pergi seumur hidup lagi. Itu pun alat tegur, jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasan. Maulana Umar Balampuri rahimahullah bagi tahu, yang diambil daripada Maulana Hadraji Maulana Syur rahimahullah bagi tahu, makna dia sekarang ni, ayat ini makna dia untuk duduk rumah, untuk siap buat persiapan untuk bersama anak isteri, itu dikira mencampakkan diri dalam kebinasan. Bukan tinggal kerja jalan Allah. Macam mana kalau tinggalkan kerja agama, jalan Allah SWT, tinggal itu pengecut, meninggalkan daripada berjuang jalan. Hanya nak buat persiapan saja bersama anak isteri, bersama dengan nak bina balik strategik, itu dia kata mencampakkan diri dalam kebinasan. Jadi Abu Khazraji telah menafsirkan ayat ini nak bagi faham umat sampai kiamat, jangan silap faham. Jadi kita banyak guna ayat ni untuk ni kamu campak di dalam kebiasaan. Itu hanya kepahaman saya. Tapi yang apa yang ditafsirkan oleh Abu Ayyub Ansari, boleh buka tafsir Fakhraji dan Ibn Abbas dan Ahmad ahli tafsir telah menafsirkan apa yang dikatakan oleh Abu Ayyub Ansari. Maknanya meninggalkan agama, meninggalkan usaha agama itu mencampakkan diri dalam kebinasan. Mudah-mudahan
kita Allah bagi taufik, anak curat kita semua dapat taufik, keluarga kita, orang kampung kita, orang negeri kita, orang seluruh dunia seluruh alam dapat taufik. Makna kita belajar bagi masuk untuk agama Allah. Makna buat kerja agama, kita keluar dengan Allah, balik kita buka madrasah, kita mengajar. Kalau kita tak mampu nak mengajar, kita bantu orang nak mengajar, kita bantu orang nak belajar. Ini makna kita dikira orang tak campakkan di dalam kemasan. Tapi kalau kita hanya sibuk dengan perkara lain, mana kita telah menempah diri kita dalam kebinasan. Inilah yang kita nak fahamkan diri kita sendiri, nak fahamkan anak keluarga kita, nak fahamkan umat sampai kiamat. Pembesar kita, agung kita, orang yang di seluruh dunia supaya faham bahawa apa yang diperjuangkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Ayyub Ansari Al-Khazraji Al-Ansari radhiyallahu an. Di sinilah kita tengok, kita kena ambil pengajaran yang mana supaya dikebumikan bukan tempat dia meninggal, kebumikan tempat yang destinasi orang kata apa, tempat tashkil, road tashkil yang terakhir di mana sempadan nak masuk nak buka ni kontinental ni itu sebab tu dia dikebumikan yang dihilangkan siapa pun tak tahu. Alhamdulillah Allah telah buka pada guru Sultan Muhammad Fatih, iaitu Akhtar Samsudin. Allahu Akbar. Muhammad tu Muhammad. Allahu Akbar. Makna Allah telah buka, Allah telah mimpikan dia, telah nampak tempat yang betul di mana perkuburan makam Sayyidina Abu Bakar yang berada sekarang. Alhamdulillah kita dikurniakan. Kalau kita mimpi kita tak tahu adakah Allah terima kita, tapi Allah telah gunakan ini satu ulama. Mana orang yang mana ulama sentiasa berdamping dengan raja-raja. Zaman dulu raja takkan bergerak mana pun dia akan bawa ulama. Kenapa dia tak mau buat dengan tersilap? Kenapa dia kena bersama dengan ulama? Dia akan safar dia nak bergerak mana pun dengan ulama. Walaupun termasuk orang yang bukan Islam, orang Kristian, dalam Kristian dia akan keluar dengan parti dia. Kenapa? Dia takkan rasa dapat kemenangan kalau tidak ada ulama. Tapi bayangkan sekarang manusia jauh pada ulama. Manusia benci ulama, kutuk ulama. Dia kata apa ulama tu bawa dalam poket dia. Adakah ini? Makna dia ini salah faham. Sebenarnya orang dulu faham. Sedikit mereka renggang daripada ulama, sedikit itulah mereka tidak ada kerjaan. Sebab itulah kita tengok apa guru telah mimpi yang Allah tunjukkan dia tempat yang sebenar, sahabat yang nak masuk tempat destinasi tashkil yang terakhir. Kemudian disambung oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Allah Akbar. Alhamdulillah dia telah teruskan, mana Allah telah terima kita, Allah telah tuan-tuan, dan insya-Allah siapa yang dengar ni mudah-mudahan Allah ambil kerja dia, ambil tanggungjawab sampai kita lihat asar sahabat, asar yang sebenar. Amin amin ya rabbal alamin. Pada tahun 92 ada satu jemaah daripada Pakistan. Dia keluar setahun setengah dan sampai di sinilah, dan dia meninggal di sini. Nama dia Ilahi Bakhsh. Kami dengar Kakuzari masa tu kami tengah belajar di Raywin, Ilahi Bakhsh. Maka dia ditanam di sini. Sebelum dia ditanam, maka orang-orang Turki bermesyuarat di mana dia nak ditanamkan. So kata orang-orang Turki, kata dia datang untuk apa? Ada tak sebelum ini orang yang datang ke sini atas tujuan agama? Dia kata ada, iaitu Sayyidina Hazrat Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu. Maka tanamkanlah dia di samping, mana berdekatan lah. Saya pun tak jumpa kubur dia. Ada kubur dia di situ. Jadi maksudnya, walaupun kita lahir, di mana saja kita lahir, walaupun ke belakang kita lahir, tetapi maksud kita sama. Itu Nabi SAW, satu maklum hadis Nabi, kalau satu orang tu mati, dengan siapa dia mati, dengan orang itu dia akan dipanggil. Allah. Walaupun datang 1400 tahun selepas itu, tapi dia ditanam berhampiran dengan kubur Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu. Maka di hari kiamat nanti akan dibangkit bersama dengan sahabat. Jadi maksudnya di mana saja kita berada, di zaman mana kita berada, kita bersyukur. Maksudnya kita boleh sampai ke tempat mereka dengan tujuan itu. Kalau kita mati, satu ustaz mak kayat tu dia mati di Canada, rumah dia Terengganu, Punta Arenas, penghujung Sultan dunia, yang mana penghujung paling sultan masa beliau di negara Chile. Ada makan sahabat kat sana. Maka hujung-hujung dunia sahabat telah pergi. Jadi nak begitu macam kisah dia. Bila mana Abu Ayyub meninggal di sempadan, di tembok, maka lepas lebih kurang hampir dekat 700 tahun, akan di 1400 tahun sekarang kan. 700 tahun Sultan Muhammad Fatih sambung balik kerja yang Abu Ayyub buat. Dan itu pun dia tengok Abu Ayyub punya makam, inspirasi. Jazmah dia meningkat dan semangat dia naik untuk gerahkan tentera 80,000 orang untuk masuk ke kawasan itu. Jadi kerja ni memang bersambung macam mana
Rasulullah berkata tadi, walaupun kita tak hidup zaman dengan dia, tapi zaman bersama insya-Allah kita akan jumpa dengan akhirat insya-Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala nabiyyil awwal wa akhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim, Ya Qawi, Ya Qawi, Ya Qawi, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Sami'u Alim, Sami'un Basir. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin Ya Allah, ya Tuhan kami semua hamba-Mu yang dhaif yang lemah. Ya Allah, kami memang mengaku kelemahan kami. Sifat mazmumah masih banyak pada diri kami. Ya Allah, sifat mazmumah masih ada di diri kami, ya Allah. Keluarkan sifat-sifat mazmumah, masukkan sifat mahmudah, ya Allah, dengan ziarahnya kami, dengan rezekinya Engkau kepada kami, ya Allah, dengan rezeki menziarahi sahabat-sahabat yang telah berkorban, ya Allah, kesan daripada pengorbanan mereka, ya Allah, jazbah yang ada pada mereka Kau pindahkan pada kami, ya Allah, supaya kami juga walaupun dalam kelemahan kami, dalam kedaifan kami, dapat kami bantu untuk bangunkan kerja agama, untuk kami dapat amalkan agama, untuk kami bawa feeling sebenar, merasai, menjiwai hakikat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana sahabat telah faham, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan asbab kami ziarah di sini dan perkuburan aulia-aulia pun banyak di sini, ya Allah. Kau bukalah pada kami, pada anak isteri kami, ya Allah, jirat-jirat kami, orang kampung kami, adik-beradik kami, orang negeri kami, orang negara kami, seluruh dunia SWT untuk faham bawa agama dalam kehidupan, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami alim yang beramal, ya Allah, alim yang mengiktibat sunnah Nabi yang sempurna, ya Allah, alim yang bawa fikir agama, ya Allah, alim yang bawa rahmat kepada umat, bukan memecahkan umat, alim yang menampak memandang kasih sayang kepada semua umat, ya Allah. Ya Allah, kau berilah kami hikmah, ya Allah, kami tak kerti, tak pandai, ya Allah. Dan ya Allah, kau berilah kami hikmah macam mana Kau telah kurnia kepada Nabi SAW, Kau telah kurnia kepada Sayyidina Abu Bakar, Kau telah kurniakan kepada sahabat-sahabat Nabi, Kau telah kurniakan kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, untuk bawa umat kepada jalan yang mudah, ya Allah. Ya Allah, kami tak pandai, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan ilmu yang Kau kurniakan, Kau faham pada kami, dan Kau berilah kami dapat amal, dapat bawa umat dengan sekarang, ya Allah. Kami kasar, kami tak pandai, kami yang menyebabkan umat lari daripada agama, ya Allah. Berapa ramai, ya Allah, umat takut pada agama, ya Allah. Berapa ramai umat mati tak mau agama lagi, ya Allah, kerana kezaliman orang yang menyampaikan, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, berkat kami ziarah ni, ya Allah, kurniakan kami, ya Allah. Sama ada kami, Kau ada ilmu ataupun tidak, ya Allah, Kau kurniakan kami, ya Allah, untuk ambil tanggungjawab ini, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, bantulah kami, bantulah kami. Di antara kami yang sakit, ya Allah, kasihatkan, ya Allah, sehingga dapat tegak kami untuk bantu agama, ya Allah. Di antara kami yang sakit, ya Allah, kasihatkan, ya Allah, sehingga dapat bantu, ya Allah. Ya Allah, terimalah kami, terimalah sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat kami yang suruh berdoa untuk mereka. Kami tak ingat nama-nama mereka, dan yang kami ingat, ya Allah, Kau terimalah mereka. Antaranya Ustaz Muhammad Ali, ya Allah, terimalah dia dan keluarganya, bapaknya, keluarganya semua sekalian. Adik Fahma, ya Allah, Puan Muhammad Syukri, ya Allah, keluarganya, ya Allah, dan lain-lain juga, ya Allah. Antara kami juga, berilah kami kasih sayang sebenar semata-mata kerana Allah, bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, bukan kerana ini, ya Allah. Mata-mata letakkan kasih sayang yang mana Kau letak demi agama cara Nabi SAW. Dalam Kau permudahkan tempat-tempat kami yang akan ziarah. Kami pun tak tahu banyak lagi yang tersembunyi, tapi ya Allah, yang Kau mahrumkan kami, ya Allah. Di Mekah, Madinah, ya Allah, sempurnakan tempat asal-asal, ya Allah. Kemudian di Jordan, di Syria, di sini, ya Allah, tempat-tempat banyak lagi, ya Allah. Tapi kelemahan kami masa yang ini, ya Allah, tapi Kau luangkan, ya Allah, bagilah kami fursah betul-betul, ya Allah, untuk dapat lagi, ya Allah, sempat hanya, ya Allah, bentuklah kami, ya Allah, pimpinlah kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau matikan kami selagi kami Kau belum redha, ya Allah, selagi kami belum Kau ampunkan dosa, ya Allah, walaupun sedikit. Azab-Mu, ya Allah, siksa-Mu, sikit penyakit corona pun kami tak mampu. Bagaimana azab-Mu, azab kubur, azab mahsyar, ya Allah, ya Allah. Selamatkan kami, ya Allah. Selamatkan isteri kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Yang kami tak mendapat harga sebenarnya, Allah. Oh Allah, ikhlaskan kami, istikhlaskan kami, istikhlaskan kami. Apa yang kami ajar dalam Bukhari, apa kami ajar dalam Muslim, Tirmizi, yang dalam Mishkat dan sebagainya yang kita ahli, Allah. Kebahamkan umat, Allah. Kehidupkan kita kami, Kau gunakan kita kami untuk umat dapat manfaat, Allah. Ia bersama apa daripada sirah ke, daripada hadis ke, daripada fiqh ke, daripada tajwid ke, daripada apa, ya Allah. Ya Allah,
jadikan kami contoh. Semua manusia dapat hidayah. Contoh manusia semua dapat hidayah. Siapa yang tengok kami pun dapat hidayah. Dengar cakapan kami pun dapat hidayah. Tengok makan kami dapat hidayah. Allah apa saja ya Allah. Allah. Di sini sahabat Rabbana Syekh Asam Sudin ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم نور قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم نور قلوبنا بالإيمان وبالقرآن وبجهد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم زن أخلاقنا بالإيمان وبالقرآن وبسنة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نجنا في الدنيا والآخرة اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. Ya Allah, akhir sekali ya Allah, terimalah masyarakat kami, ulama-ulama kami yang telah berkorban untuk agama-Mu ya Allah, sama ada yang hidup ataupun meninggal ataupun masih lagi ya Allah, apa yang ada kena lepaskan ya Allah, sehingga kami semua dapat kembali yang penuh kasih sayang, bergerak dengan ittihad istimaiyah ya Allah. Rabbana min ladunka rahmah wa lana. Alhamdulillah. Tuan Guru Maulana kita tadi yang jemaah Pakistan tu juga disemandikan di sana. Terutama dengar dia pelajar Nasional Ahmad Ammar juga disemandikan di belakang sana Makbar Al-Fatih tu. Dan juga pengarang kitab waktu kami belajar di Madinah dulu ada kitab nama Suara min Haidus Sahabat yang saya ada mengajar di masjid-masjid. Pengarang kita tu namanya Hazrat Dr. Rafa Abasyah, dia orang Syria. Dia murid kepada Hazrat Syekhul Arab wal Ajam Maulana Abu Hasan Al-Nadi rahimahullah. Di awal kitab kalau kita pernah baca kitab Rumah Sahabat tu dia, ya Allah saya sangat cinta pada sahabat, sebab itu saya karam kitab kisah para sahabat. Untuk itu ya Allah kau terimalah saya dapat jumpa seorang sahabat pun tak boleh kat akhirat nanti. Allah terima dia. Satu ulama waktu dia buat usaha kat sini dia meninggal dan ditanam di sini. Hazrat Dr. Rafa Abasyah. Moga jadi asbab kita yang belajar sahabat ni juga Allah terima kita dapat jumpa sahabat. Maksudnya Allah terima dia bukan kata kat dunia lagi dah jumpa abang yang alam sana. Allah.